Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta. Okey. Pagi ini kita akan bersama dalam sesi yang kedua, hari kedua, untuk kita belajar dari segi OBS ni. OBS nanti dia pada perkiraan saya ialah satu benda yang penting dan seronok sebenarnya bila kita dah buat, bila Encik Ahmad Fuzli nanti penceramah kita akan menunjukkan di petang nanti tu dia akan seronok. Okey, tak apa. Nanti kita tengok macam mana. Kalau ada yang belum ada FB ke apa ke, nanti Encik Ahmad Fuzli akan sentuh sikitlah untuk dalam akhir sebelum pukul 1 nanti kalau kita tengok ada yang belum, nanti kita minta Cik Ahmad Fuzli ajar setting sikit. Jadi waktu break tu kita boleh setting dan pukul 2 tu nanti kita boleh mula untuk stream. Dan ini kalau boleh kita buatlah. Kita try siapa-siapa yang nak ada tu boleh cuba untuk applykan apa yang kita belajar pagi ni. Okay, saya tak nak ambil masa yang lama. Jadi nanti saya mintalah urus dia kepada peserta yang ada problem tu, nanti kita akan settlekan lah dekat grup. Sebab saya rasa dalam grup Cik Ashraf ada. Jadi kalau ada problem tu saya rasa nanti Cik Ashraf boleh bantulah dalam grup. Kalau nak masuk ke apa ke, sebab kami tak ada dalam grup tu kan. Jadi Puan Amy boleh minta. Kita ada expert tu, Cik Ashraf tu. Okey, saya tak nak buang masa lagi. Pagi ni saya serahkan kepada sahabat saya. Saya kenalkan dulu. Cik Ahmad Fuzli, adalah pensyarah daripada Fakulti Pengurusan Maklumat di UiTM Johor. Di UiTM Johor. Dan beliau sekarang ni sedang bercuti belajar PhD. Jadi saya tanya dia, ganggu tak? Dia kata okey. Terima kasih kepada Encik Mat Fuzli kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu satu hari ini dengan peserta daripada pensyarah Institut Aminuddin Baki. Okay, saya tak nak buang masa. Kita mulakan dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Oh, masyaallah. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mempersilakan Encik Ahmad Fuzli Aziz naik ke pentas lah untuk memulakan program pagi ni. Encik Ahmad Fuzli, ready? Assalamualaikum, sorry, maaf baru dapat masuk sebab tadi ada meeting. Morning prayer. Okey, boleh. No problem. Okey, Encik Ahmad Fuzli. Boleh. Boleh dengar suara saya? Dengar. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah berjumpa hari ini. Nama saya Ahmad Fuzli. Hari ini kita nak share dan tunjukkan cara macam mana nak gunakan OBS. Jadi ini pertama kali saya punya sesi bersama Institut Aminuddin Baki. Hari ini kita nak sama-sama, hari ini bukan ceramah Pagi ni sampai ke petang kita bukan ceramah saja. Kita akan sama-sama melalui sesi macam mana nak menggunakan OBS. Terutama untuk kita mengajar pelajar-pelajar kita secara online. Jadi hari ini saya rasa saya nak bagi beberapa bonus. Walaupun atas permintaan organizer minta untuk Facebook dan juga YouTube dan juga YouTube. Untuk Facebook dan juga YouTube. Tapi hari ni saya rasa macam nak bagi sekali lah Instagram sekali pada yang mungkin nak gunakan Instagram dan juga Google Meet sama. So dia akan gunakan yang sama. Jadi sebelum kita bermula, kita perlulah bersedia dengan softwarenya. Jadi saya ada sediakan satu link.
boleh tengok dekat chat nanti saya boleh tengok dekat chat untuk download semua bahan-bahan yang kita bakal gunakan hari ini. Ini semua easy access lah, boleh download lah. Okay. Tapi pada yang rasa nak tahu OBS ni datang dari mana, saya akan tunjukkan juga. So kita akan pergi ke web browser untuk cari di mana sebenarnya OBS ni. Boleh nampak ke saya punya skrin? Belum. Belum lagi. Okey, mudah saja. Kita nama software dia adalah OBS. Link tadi tu, link dekat chat tadi tu pun saya telah pun sediakan software dan juga bahan-bahan untuk kita gunakan hari ini, boleh download terus. Tapi asalnya di sinilah website dia, kita boleh download terus dan juga install dalam komputer kita lah. Dan disediakan untuk 3 operating system yang berbeza di OBS Studio ni. Type saja OBS di Google, kita akan nampak lah website dia dan klik pada website. So untuk pengguna Windows, boleh download terus ni Windows. Dan saya dah mudahkan tadi, saya bagi link Google Drive. Boleh terus download daripada folder tersebut. Pada pengguna Mac, gunakan untuk Mac ni dan Linux lah, 3 ni. Dan rupa bentuk software tu lebih kurang seperti di bawah ni. Okay, jadi sementara itu saya beri masa untuk download dan install dahulu. Link telah diberi, kita minta peserta untuk download. Okay, kita secara santai, jika peserta ada nak tanya, boleh terus tanya kepada Cik Ahmad Fuzi. Kalau rasa ada masalah ke, ada teknikal, terus tanya kepada Cik Ahmad Fuzi. Sebab kita nak semua dapat belajar, jadi jangan malu-malu. Jika ada teknikal, terus saja angkat tangan macam kita ajar semalam untuk bertanya kepada penceramah. Uzi. Uzi dengar? Dengar. Tak, saya dah install dalam Mac. Lalu tak kita register ataupun tanpa kita register pun kita boleh dapat full features dia ke, ataupun kena register baru kita boleh dapat full features dia? Kalau untuk itu tak perlu register pun tak apa, sebab dia open source software, jadi tak ada masalah apa-apa lah. Okay, thank you. Jadi kita akan bermula dalam 5 minit lagi dengan OBS ni, sementara menunggu semua install. Allah, thank you.
OBS ni dia open software macam Cik Fuzi kata. Jadi dia tak perlu ada license ke apa. Dia terus install je. Kita pakai Mac ke ataupun kita pakai Android semua boleh. Dekat handphone pun boleh kita install. Soalan pun boleh ditanya di ruang chat kalau ada masalah. Adakah ini? Ada soalan di chat tu. Ya betul Cik Zulkifli. Itulah dia OBS softwarenya. Okay, Puan Anita dah install. Terima kasih. InsyaAllah pagi ni saya dah bagi tahu Cik Ahmad Fuzi, kita ni slow learner. Jadi saya kata dengan Cik Ahmad Fuzi, kita slow aje. Don't worry. Saya dah bagi tahu dah, saya dah ingatkan kepada Cik Ahmad Fuzi. Kebanyakan peserta kita slow learner. Jadi tak perlu laju-laju kan. Okey Cik Ahmad Fuzi. Boleh, tak salah. Lagi satu, kita pun guna online ni dia ada delay. Jadi kita perlahan-lahan lah. Encik Al-Bakri. Ya. Ya Puan Ami. Ni ada Puan Jacqueline ni. Dia kata dia tak boleh nak join lah. Dia kata saya ada hantar tu dekat WhatsApp Encik Bakri. Okey. Dia tak boleh join ni. Join MT ke? Dia guna Bitly tu. Dr. Su ada? Dr. Su ada tak? Tapi nama dia ada dalam meeting chat ni, saya tengok macam mana tu. Ya. Saya Dr. Su. Dr. Su pun tak ada pagi ni. Sebab saya pun sebab kita dari segi teknikal ni saya MT ni saya kurang sikit sebenarnya. Saya kena tanya sebab kalau dia dah yang lain, sebab bagi saya yang lain dah boleh join. Jadi kalau dia tak boleh masuk kan, saya pun macam mana saya nak cakap? Bakri, saya join pakai link semalam. Kalau pakai Bitly tu memang dia bermasalah. Pakai macam mana Cik Ashraf boleh bantu tak dalam grup tu? Pakai IBM digital terus, Bitly tak boleh. Nanti saya bagi dalam kumpulan sana. Okey. Tak apa, saya bagi dalam WhatsApp. Terima kasih Ashraf. Saya dah bagi tadi link tu sebab Puan Emilia include the word ramai. Itu yang dia tak dapat. Dah masuk dah Puan Jacqueline. Okay, terima kasih. Alright, okay. Thank you. Kadang-kadang kita tak nampak teknikal-teknikal yang di sebalik tabir tu kan. Kadang tu yang kita susah nak problem kan. Ya. Sebab biasa saya bagi link tak ada masalah kan. Okey, terima kasih semua. Cik Ashraf, Puan Amy. Rugi ya siapa tak masuk lagi. Ini satu perkongsian yang bagus sebenarnya. OBS sebab apa? OBS ni nanti Cik Fuzi akan bagi tahu dia percuma. Dia satu software yang percuma, tapi walaupun percuma dia powerful. Jadi kalau kita sebab apa? Nanti kita boleh ada continuous. Nanti saya share lah, sebenarnya dah ada video di YouTube. Kita nak belajar, tapi tak apa. Lepas tu saya kata, walaupun nanti saya kadang-kadang tengok video tu pun saya nak juga face to face dengan Cik Ahmad Fuzi kan. Jadi peluang ni kita walaupun online kita dapat bersama dengan Cik Ahmad Fuzi, kita kena ambil kesempatan ni. Kita kena ambil kesempatan ni. Kalau tidak kita rugi. It's very interesting sebab software ni memang untuk kita memang bagus.
Saya tengok cikgu-cikgu banyak pakai StreamYard tu. Saya pun beli 1,000 setahun kan. Tapi tak boleh lawan dengan OBS ni. StreamYard ni senang aja kan kalau kita pakai, tapi dia tak cantik lah, ada logo itik dan sebagainya. OBS ni dia percuma, tak payah bayar pun. Tapi dia powerful. Nanti Cikgu Lee akan terangkan. So boleh ke kita bermula? Rasa macam dah install ramai dah. Boleh. Alright. So seperti yang dimaklumkan tadi, OBS memang free, open source software nama dia. Jadi sesiapa pun boleh guna tanpa perlu bayar apa-apa. Yang penting pada OBS adalah pertama, komputer yang bolehlah kita panggil bolehlah stream ke internet. Janganlah terlalu perlahan, paling tidak RAM dia 4 GB. RAM sekurang-kurangnya 4 GB. Prosesor tu setakat 1.6 GHz ke atas dah boleh dah. Yang penting dia boleh, kalau dia boleh buka YouTube, dia boleh buka Facebook live orang lain, insyaAllah guna OBS ni tak ada masalah lah. Jadi mari kita tengok macam mana rupa OBS. Pada yang dah letak gambar, terima kasih, memang itulah dia gambarnya. Sekarang saya akan sharekan saya punya screen. Okey, boleh nampak ke saya punya screen ni? Jadi macam saya gunakan Mac. Untuk Mac tak jauh beza sangat dengan Windows. Semua buttonnya lebih kurang sama. Tapi kalau ada yang pelik, kenapa saya punya ada dua screen di kiri dan kanan? Di sebelah kanan tu akan nampak dia panggil Studio Mode. Studio Mode. Cikgu Lee, dekat chat ada orang tanya, OBS ni multiple platform ke? Multiple platform. Multiple platform dia lebih kurang macam tu juga, multiple platform. Dia ada dekat Windows, dia ada dekat Mac OS, dia ada dekat Linux. Ada tiga ni lah, dan dia dicadangkan lebih sesuai guna di komputer. Di laptop dan ataupun komputer lah. Kalau guna dekat mobile device, saya tak sarankan lah sebab dia akan menghadapi masalah lain. Okay. Kalau ada yang pengguna Surface Pro, bolehlah guna tapi dia tak berapa laju lah. Saya memang ada yang sakit hati menggunakannya. Tapi untuk komputer biasa boleh, tak ada masalah. Dia boleh digunakan. Untuk setakat ni semua boleh nampak ke saya punya screen ni? Belum lagi. Belum. Belum. Sebab saya cek internet saya okey. Memang 6 meg ke atas tapi masih belum view Okey, sudah. Saya ubah semula. Bila online kita ada delay macam-macam Saya tak rasa kelas kita hari ni slow learner, tapi saya rasa yang slow adalah device kita sebab kita guna internet. Tak apa, kita take time kan. Okey. Ya, internet okey. Macam saya maklumkan semalam, kalau kita ada dua device. Cik Bakri, saya rasa saya keluar sekejap sebab ada teknikal. Okey, tak apa. Saya take over. Okey, macam saya katakan semalam, untuk OBS ni, kalau kita kalau kita ada dua device, nanti kita boleh
kita boleh kita boleh tengoklah antara kita punya device tu dengan satu lagi sebab kita nak hands on. Jadi bila Cik Fuzi tunjukkan step, sebab OBS ni dia banyak step. Tak apa sebenarnya, sebab bagi saya dia tak ada mudah, dia ada beberapa teknikal saja. Tapi nanti bila saya share video yang telah disiapkan oleh Cik Fuzi, kita boleh step by step kita boleh tengok video tu, kita pause, lepas tu kita pakai. Saya macam tu, bila YouTube ni saya mainkan video tu, lepas tu saya stop dulu, and then saya start balik. Jadi kita boleh pause untuk sementara untuk kita catch up dengan langkah-langkah tu kan. Okay, tak apa. Yang penting kita kenal, yang penting kita kenal apa itu OBS, kita tahu fungsi dia untuk kita. Hari ni pun Cik Fuzi nak bagi, sebab kita rasa kita banyak gunakan Gmeet kan, Google Meet untuk berkomunikasi, untuk online learning. Jadi bagaimana kita nak cantikkan kita punya Google Meet. MT pun boleh pakai, MT pun boleh pakai juga untuk OBS. So dia banyak platform ni yang kita boleh gunakan untuk stream. Maksudnya ialah kita akan jadi producer. Contohnya kita tengah run untuk satu program menggunakan Google Meet. Jadi dari situ kita boleh pancarkan Google Meet tu, and then kita boleh gunakan ke Facebook, kita boleh gunakan YouTube dan sebagainya. Sebab dia ada stream key. Saya pun nak belajar dengan Cik Fuzi sebab saya tak jumpa kalau macam YouTube tu, Facebook Live dia ada stream key, tapi dekat mana stream key ni dekat Google Meet. Banyak benda lah. Saya pun masih lagi belajar kan. Saya suka sentiasa untuk continue. Kadang-kadang ada benda update kan, kita pun tak explore. Okey, untuk saya juga nanti akan share sikit lah. Okey, Cik Fuzi dah masuk. Saya minta maaf. Ini technical difficulties ni susah nak elak. Okey, untuk OBS ni, bila kita gunakan streaming kepada platform contoh Facebook dan YouTube, bila kita menggunakan Google Chrome, macam hari ni saya gunakan Google Chrome sebab saya nak compatible kan. Kalau dekat Mac dia ada masalah sikit dari segi guna application Microsoft Teams tu untuk kita linkkan kepada OBS. Tapi kalau kita guna browser dia okey, dia tak ada masalah. Macam tadi tu, yang berlaku tadi tu saya terkeluar sebab Chrome saya dia dah tak mampu nak handle dah. Dah tak mampu nak handle apa yang saya tekan dekat komputer saya. Okey, macam hari ni sekarang saya nak tanya, dah boleh nampak ke saya punya OBS? Dah nampak? Nampak okey. Jadi sekarang ni saya ada dua skrin saya, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Itu nama dia studio mode. Kalau pergi ke button sebelah kanan tu ada nampak button daripada start streaming, start recording, start virtual camera, studio mode, setting dan exit. So ini adalah interface kita. Kalau bukan studio mode, macam inilah rupa dia. Kita panggil ni stage mode. Dia nampak terus. So tak bestnya kat sini adalah kita tak sempat nak setting. Contoh, tiba-tiba saya tekan gambar saya yang ni. Nampak? Dia terus keluar. Okay, tapi sebelum kita bermula, kita nak kenal button dululah. So kita tengok sebelah kanan ni. Cuba tekan pada studio mode. Studio mode ni kita ada kiri dan kanan. Ni lebih mudah untuk kita gunakan. Untuk pengetahuan semua, OBS ni bukan untuk streaming saja. Kadang-kadang ada antara kita ni pembuat konten. Ataupun kita nak buat kelas tapi nak buat online live macam masalah banyak, so kita nak record siap-siap. Pun boleh guna OBS, sangat simple. Kita boleh record dan save dalam komputer kita ikut setting yang kita perlukan. Okay? Jadi pertama sekali kita nak mengetahui apakah docs kita. Kita nak mengenali doc tu apa sebenarnya. Okay.
Okay, semua boleh nampak. So, pertama sekali kita nak mengetahui docs kita. Chapter 1 untuk bagi ni, know your docs to know your tools. So doc tu apa yang ada kat bawah ni. Kita ada scene punya docs, kita ada sources punya docs, kita ada audio mixer punya doc, ada scene transition dan juga ada controls. Dan features baru untuk OBS adalah dia ada tab dekat atas ni. Ada properties, ada filters, ada image file dan juga ada nama file kita dan kita boleh browse. Ni lebih mudah lah sekarang Okay. Jadi sebelum kita nak memulakan OBS tu, bila dah tahu docs ni apa fungsinya, jadi lagi mudah lah. Scene ni adalah kita punya preparation. Contoh, kalau tengok di sebelah kiri, saya punya scene 2. Saya punya scene 2 adalah mengenai knowing the docs. Kalau saya punya scene 3, mengenai configuring your setting. Ni dah masuk chapter 2. Tapi apa yang kita nampak dekat view sebelah kiri ni, dia belum lagi keluar dekat sebelah kanan. Apa beza? Sebelah kiri ni preparation. Sebelah kanan ni apa yang audience akan tengok. So kalau kita nak setting dulu, nak bersedia dulu sebelah kiri ni, lebih mudah. Sebab tu saya gunakan studio mode. Kalau kita tak gunakan studio mode ni, kita guna single mode ni, stage mode ni, kita nak ngejas pun orang kata semua orang nampak. Jadi tak nampak cantik lah. OBS ni best dia kita boleh bersedia. So ini scene 2, ini scene 3, scene 4 dan seterusnya. Sebab saya dah ubah, ada chapter. Kita ada 6 chapter hari ni. InsyaAllah sekejap je, jangan risau, OBS ni sangat mudah, tekan-tekan ni siap. Paling best dia boleh drag and drop. Okay. Itu doc scene Okay, untuk sources ni semua bahan yang ada dekat dalam screen kita ni. Sources ni kita akan gunakan kejap lagi. Apa yang saya bagi contoh gambar-gambar yang saya dah bagi dekat Google Drive link tadi tu, kita akan gunakan dekat source ni. Boleh yang memang macam mana tak berapa clear? view OBS tu memang yang kat bawah tu property. Ini semua OBS view Ini memang OBS studio view. Okey. Tak apa. Saya ingat dia nampak kecil. It's okay. Oh ya. Tak apa. Sorry. Nampak kecil Tak apa. Okey, alright. Tak clear, Cik Ashraf boleh letakkan dekat chat. Nanti saya akan bagi tahu kepada penceramah. Okay. Sorry. Thank you. Okey, itu berkenaan scene tadi, sebentar tadi. Di sources ni, bahan-bahan. Kalau kita perasan ada tambah tolak ni apa benda kan. Ada setengah orang nak tekan pun dia risau. Jangan risau. Sekejap lagi kita tengok satu persatu kan. And then audio mixer, ini berkenaan dengan semua bunyi. Termasuklah yang kita nak share, contoh kita nak share YouTube. Kita nak tunjuk ke pelajar kita YouTube punya content. So kita boleh masukkan dekat sources tu. Dan audio mixer ni akan capture audio tu. Selagi kita tak tekan ni, enable ni, ada gambar sound ni, dia tak akan berbunyi lah macam ni, audio input capture. Saya tekan on kan speaker, dia terus nampak lah. Ada yang risau, saya punya audio mixer kosong je, tak ada apa-apa. Memanglah sebab kita belum masukkan apa-apa. Kalau belum masukkan apa-apa, dia akan kosong lah. Macam scene 6 ni, kalau saya buang ni, kalau saya buang audio ni, maka audio capture dia pun tak ada. So macam sekarang ni, sebab saya gunakan scene yang atas sekali, so dia ada audio capture lah. Okay. Itu pasal audio mixer. Untuk scene transition ni, kita panggil dia efek pertukaran tu. Macam mana? Contoh saya tukarkan scene saya nak gunakan swipe. Okay, dia akan tunjukkan preview dia. Macam tu. Oh, macam ni rupanya swipe. Kita boleh pilih direction. Ni kejap lagi kita tengok scene ni. Okay. Dan yang keempat adalah control kat sini. Jadi control ni pula untuk start streaming, untuk kita mulakan kita punya video masuk ke dalam YouTube ke, dalam Instagram ke, dan macam-macam channel. Kejap lagi kita tengok dalam chapter 2
apakah dia kontrol button ni. Dan pada button kedua boleh nampak start recording. Start recording maksudnya kita tak nak stream pun, tapi kita buat, apa yang kita buat ni kita nak recordkan dia. Kita nak recordkan dia untuk disimpan sebagai video. So nanti kita nak mengajar, katalah kita outstation, alamak. Outstation sekarang PKP mungkin outstation belakang rumah je. Tapi sebab tak sempat nak buat kelas dan sebagainya, kita dah sediakan video. Kita start recording, kita dah arrange, dah prepare siap-siap. Kita start recording, kita save. Macam tu. Virtual camera ni seperti apa yang sedang saya guna. Saya telah tipukan kamera Microsoft Teams tu supaya digunakan OBS, bukan kamera saya yang asal. Sebab kalau kamera saya yang asal, macam-macam lah nampak kat belakang ni kan. Macam saya hari ni, saya tak gunakan skrin hijau macam Cik Bakri. Hari ni kita tak gunakan skrin hijau lah, saya tak gunakan skrin hijau. Tapi saya akan ajar juga the green magic tu. Macam mana green magic ni nak gunakan ni? Tak susah, senang ya. So studio mode macam saya sebutkan tadi. Yang seterusnya adalah setting. So setting ini untuk kita gunakan, untuk kita configure lah, kita nak set up kita punya OBS ni, apa kemahuan kita. Tapi jangan terus tekan button exit ni lah. Exit button ni kita punya OBS pun tutup. Okey. Sebelum saya pergi pada chapter tu, ada tak apa-apa soalan? Nak letak kat chat boleh, nak cakap boleh. Mohon tanya kalau ada soalan sebelum ni, tadi kita di sebelah kanan tu start recording, streaming tu semua. Kalau ada tak tanya, kalau tak ada Cik Fuzi akan teruskan. Okey, ada yang tanya iPad Pro okey tak? Saya tak recommend lah, memang untuk laptop saja. Safari okey, tak kena install Chrome je. Safari okey, boleh je. Tapi Safari tak detect OBS. Yang sangat-sangat friendly ni Chrome lah, Google Chrome. Google Chrome ni dia memang compatible dengan banyak benda. Cumanya Google Chrome ni lebih banyak pakai memory. So sebab tu tadi saya terkeluar. Memory pun sampai exceeded. So dia terpaksa keluar dan kemudian saya masuk balik. Okay, kalau tak ada soalan, kita akan pergi kepada chapter 2. Memang pantas kita pergi ke chapter. Kita akan pergi ke chapter 2. Okay. Ya tuan, minta maaf. Sebelum ke chapter 2 kan? Ya. Yeah. Kan, okey, tadi kita tengok scene tu, kita tambah untuk tambah scene lah. Yang sources ni kan, sources ni ialah apa, kalau kita kena pilih lah sebab mula-mula dia kosong kan, jadi kita letak sama ada video capture ke. Yang channel tag PNG ni tu gambar-gambar background ke? Sebab saya tak dapat ikuti, jadi tak dengar sangat. Oh, sources ni tak apa. Sekejap lagi kita akan pergi ke sources ni satu persatu. Sebab tadi tu saya cuma cerita saja. Bagi tahu Thank you. Boleh. So kejap lagi memang kita pergi satu-satu ni. Nak buat SIM ni macam mana, nak buat sources ni macam mana. Fuzi ada okay, soalan. Thank you. Ada soalan di chat. Okey, hanya perlu satu gadget ke? Tak ada gangguan ke? Oh, jangan risau. Biasanya bila saya stream ke YouTube, saya akan buka sampai 4 device. Contoh saya buka OBS saya dekat laptop saya. Saya akan buka, saya nak stream ke YouTube. So YouTube saya buka di iPad, saya buka di handphone dan saya buka di laptop lagi satu. 4 device. So dia tak mengganggu pun. Dengan syarat speaker tu off lah. Kalau buka speaker memang semua dengar lah. Dia akan jadi echo macam tadilah, echo. Gangguan gema tadi. Boleh. So dia juga boleh stream ke projector. Tapi projektor ni bergantung kepada kehebatan komputer sebab dia kena detect device tu. Itu lebih teknikal lah. So hari ni kita pergi kepada basic saja OBS, kita tak pergi kepada technical untuk advanced level. Jadi jangan risau. Kita guna hari ni dan saya akan pastikan semua boleh stream. Itu paling penting dan paling best.
kita boleh guna dia untuk virtual camera kita. Okay, so boleh kita pergi ke chapter 2 Tengok tak ada soalan dekat chat nampaknya. Okey, boleh proceed. Boleh. Okay, kita akan pergi ke configuring our setting. Setting ni paling penting sebelum mulakan apa-apa. So saya minta semua pergi ke button setting sebelah kanan sekali tu. Untuk tekan button setting dan akan nampaklah satu pop-up window. Cik Bakri boleh nampak ke saya punya setting punya window? Belum lagi. Belum lagi Okey, nampaknya dia tak dapat nak show. So saya akan share entire screen saya supaya boleh nampak. Okey. So ini setting saya. Boleh nampak Cik Bakri? Nampak ni. Okey. Ini setting window. Bila kita tekan je button setting, ini yang keluar. Okey, dekat sini ada banyak orang akan jadi ketakutan. Alamak, banyaknya nak tekan. Okey. Bila baru install, sebenarnya tak payah risau apa pun. Terus je guna. Kecuali kita nak stream. So, untuk setting pertama ni, saya nak tunjukkan pergi terus pada stream. Dekat stream ni akan tunjukkan service live. So ada banyak kalau kita show all ni, ada banyak, bukan dekat Facebook je. Macam-macam ada Kakao TV pun ada. Nemo TV, ada Twitch yang kita kadang-kadang tak pernah tengok pun apa benda ni. Vimeo, kita ada YouTube streamer, kita ada YouTube dan macam-macam lagi. So kejap lagi. Jadi Cik Fudi kata saya rasa kat sini ramai pengguna Google Meet. Kat mana Google Meet tu? Google Meet. Google Meet tu lebih kepada gunakan virtual camera. Dia tak gunakan streaming. Nanti tunjuk Boleh. Nanti kita tunjukkan. Cuma kalau guna Google Meet ni, nantilah kita tengoklah masa kalau cerita sekarang takut ada lupa. So dekat sini tak ada Google Meet lah, memang tak ada. Sebab apa? Sebab Google Meet macam kita juga guna Microsoft Teams ni. Dia bukan tempat streaming video yang dia seperti Facebook Live ataupun YouTube. Tak sama. Dia untuk meeting. So untuk meeting ni kita gunakan virtual camera. So dia ada server ni kita tak payah usik lah. Macam katalah kita nak gunakan YouTube. YouTube ni yang lain kita tak payah usik, kita pilih servis ni YouTube. Stream key ni paling penting. Kalau kita pilih Facebook pun sama juga. Kita pilih Facebook, mana Facebook? Facebook Live. Facebook Live pun kena guna stream key. Apakah stream key ni? Ini bukan kita reka, tapi dia datang daripada kita punya account Facebook Live tu tadi. So nanti masa nak streaming nanti saya akan tunjuk sampai semua orang boleh stream. Tak risau. Senang aja. Copy paste saja, siap. Okey. Itu untuk stream. Untuk recording, kita tekan output. Untuk recording, kita tekan output. So dekat output ni adalah tempat di mana kita nak simpan video-video kita tadi tu. Okey. Dan juga kita nak setkan kalau streaming, berapakah kita punya bitrate. Bitrate macam berapa laju kita nak komputer kita ni upload data-data video kita ni supaya nampak flawless muka kita dekat streaming tu. Macam tu. So kalau by default kita tak payah ubah apa-apa lah, senang tak payah kita risaukan yang ini. Yang kita perlu fikirkan yang recording ni. Kadang-kadang kita nak record. So nak record kita gunakan recordingnya ni. Kat first ni kita nak set dia lah, boleh tak kita nak masuk folder mana-mana yang kita suka. Macam sekarang ni saya tak boleh tekan lah sebab saya sedang gunakan virtual camera saya. Jadi kita bolehlah letakkan setting dan sebagainya. Itu untuk output. Untuk audio pula,
Ini bila kita masukkan audio, kita nak lagu tu bagaimana. Ada nak masukkan sampai 4 punca audio. Dia ada mikrofon, dia ada gitar, dia ada drum digital, dia ada keyboard elektronik tu. Keyboard kan, apa? Bukan keyboard yang naik ya. Keyboard yang ada lagu, untuk main lagu tu. Ada macam-macam nak masuk. So sebab tu kita ada desktop audio, auxiliary audio 1, 2, auxiliary audio 2, auxiliary audio 3 dan banyak ni. Banyak. Tapi dekat audio ni saya punya nasihat, tak payahlah tukar, tak payah risau. Dia ada setting dia begitu. So tak payah tukar. Dan yang seterusnya untuk video. Yang tu advance nantilah. Yang setakat ni kita pakai basic dululah. Kita try kan. So dah pandai pun kita boleh banyak audio tu. Boleh. Untuk audio tu memang best lah. Kalau nak buat konsert, OBS ni selamba je. Boleh buat macam-macam Sebab saya pernah guna juga OBS ni untuk, masa tu belum PKP lah kan. Majlis penyampaian anugerah. So kita handle senang je. Saya seorang je jaga. Kita tak perlu sampai ramai-ramai orang. Saya seorang je jaga. Tekan kat sini, semua orang nampak je dekat skrin. Semua nampak cantik je. Dan yang seterusnya adalah video ni. Video ni resolution. Kalau kita buat satu program besar lah kan, kita majlis anugerah kan, kita APC ke apa, kita pakai OBS ni seorang ni boleh handle ya? Boleh. Tapi dia bermain dengan projektor lah. Gitu. Projektor, speaker. Tak susah pun. Saya handle seorang je untuk program 2 jam. Tapi itu advance level lah. Kita kena main dengan technical, kena belajar engineering sikit dan sebagainya. Tak banyak pun, tak susah. Okay, untuk video resolution ni kadang-kadang kita rasa video kita macam alamak besar sangat file ni, saya nak kecilkan sikit lah. So kita ubah resolution ni, kecilkan sikit. Ada setengah tu dia nak besar sebab macam saya nak tunjukkan okay nak tekan button ini, nak tekan button ini. So benda tu kecil kan. So resolutionnya kena lebih tinggi. Dia macam tu. So yang lain ni kita tak perlu tengok sangat. Dan yang seterusnya hotkey. Hotkey ni untuk advanced user, dia nak short form. Kita nak tekan-tekan button ni. Dia set lah kat sini. Tekan, okay, tekan ni mesti start streaming. Tekan ni stop streaming. Stop streaming. Itu maksud dia. Advanced button pun sama. Kita bio je. Tak perlu kita tengok sangat untuk beginner. Tapi kita ambil tahulah. Oh macam ni, macam ni dan sebagainya. Okay. Habis dah chapter 2. Wah, laju kan? Ada soalan tak sebelum kita pergi ke chapter 3? Ada soalan tanya, nanti Cik Fuzi boleh berikan pencerahan. Kita belajar step by step slow je. Kalau habis satu chapter tu, kita tanya terus kan kalau tak faham. Kalau tidak, Cik Fuzi akan pergi chapter 3. Kalau takkan tengah hari dah habis. Chapter 3 ni kita akan buat sama-sama. So saya nak semua orang lah cuba buat Ada tak pengguna Mac dalam ni? Kalau tulis kat chat pun boleh. Kalau tak ada, semua guna Windows lah ya? Oh, ada yang guna Mac, okey. Kalau guna Mac, ada sedikit lah kekangan dia. Kalau Microsoft Teams ni, kita kena gunakan browser Chrome. Microsoft Teams yang kita tengah buat ni. Boleh ulang ke mana yang penting untuk mula? Boleh. Sekejap lagi kita nak mula, kita akan tengok satu-satu. Jangan risau. Macam tadi setting tadi tak payah ubah pun tak apa. Saya cuma nak bagi tahu saja. Untuk pengguna Mac, macam hari ni saya gunakan Mac sebab Mac ni dia punya kegunaan terlalu eksklusif untuk dia je. Jadi kita kena gunakan browser Google Chrome. So barulah boleh buat macam saya buat tadi, virtual camera saya tu. Kalau semua perhatikan virtual camera saya tadi tu ada gambar yang saya dah edit, letak saya muka saya kecil dekat dalam tablet tu kan. So untuk Safari memang dia tak nak. Dia kata macam apa ni OBS ni. Dia tak nak. So Google Chrome dia compatible. So ada lagi ke soalan Untuk pengguna Mac juga, dia yang bestnya pengguna Windows ni,
OBS ni function dia semua open, tak ada hal punya. Tapi pengguna Mac ni dia adalah limitation dia. Kena ada sikit-sikit lah limitation. Tapi tak ada masalah sangat pun. Tetap boleh buat. Macam hari ni saya gunakan Chrome lah. Sebab saya nak tunjukkan semua, boleh buat macam ni So OBS boleh buat begini. Baik, mari kita pergi ke chapter yang ketiga. Okay, yang ni kita akan buat satu persatu. Okay. Saya akan delete scene saya semua. Ada satu soalan. Satu soalan lagi. Boleh ke kita buat latihan dengan satu laptop ni? Macam mana? Dekat chat, chat. Dekat chat. Boleh ke kita buat latihan dengan satu laptop ni? Boleh. Tak ada masalah. Nanti kita tengok dekat sana, ini semua bersemangat ni. Boleh. Nak buat apa pun dengan komputer kita boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh share screen kita, window capture. Kita boleh share the entire screen kita dengan student kita. Itu yang best tu. Jadi tengah kita buat latihan, okey buat yang ni. Kita nak katalah kita tengah melukis kan. Okey, ada kat kita punya laptop. Kita nak tunjuk kat student kita. Ataupun kita ajar matematik. Ajar matematik ni pakai type memang tak ada feel. Cik Fuzli? Ya. Untuk makluman Cik Fuzli, pensyarah ni dia mengajar leaders. Dia tak ajar student. Dia ajar leaders, pengetua, orang-orang dekat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia ajar orang yang besar ni. Dia trainer tapi dia ajar leaders. Orang-orang pengetua, leaders dekat kementerian dan sebagainya. Dia tak ada student macam cikgu, tak ada. Okay. So kalau macam itu lebih mudah lah. Sebabnya kadang-kadang kita perlukan kita tengah gunakan PowerPoint. Ada setengah tu dia gunakan function pen. Dia nak tulis sesuatu, dia nak bulatkan, nak circle untuk buat pengajaran. Tak ada masalah. So OBS ni kita boleh buat macam-macam perkara. And the best part, kita juga boleh capture kita punya handphone. Kadang-kadang kita nak buat tutorial guna handphone. Kita boleh masukkan juga guna OBS. Tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh share benda. Interesting. Kan? Kadang pakai handphone je. Bila pakai handphone lagi mudah kan. Nak tunjuk kat skrin macam itu susah. So kita share kita punya handphone punya view. Okay. Apa sekejap lagi kita tengok Okay, mari kita pergi kepada making the scene. So kita tengok kepada control scene ni, dekat dot pertama scene tu ada tekan button tambah. So saya minta semua tekan button tambah tu. So dia akan keluar scene ni. So hari ni saya nak buat nama dia IAB scene 1. Saya letak IAB scene 1. Okay. So scene saya gelap lah, tak ada apa-apa isi. Tak apa. Lepas tu ada setengah dia nak senang faham, dia cakap okey lah saya anggap scene ni macam slide kita. Yes. Saya anggap scene ni macam slide saya. Saya ada beberapa slide hari ni. Untuk IAB punya OBS ni saya ada 6 chapter tadi. So saya buatlah 6 scene. Supaya saya tak keliru. Contoh kalau tengok scene saya yang ni. Ya Allah banyaknya dekat sources dia kan. Saya pun pening nak tekan mana. Jadi untuk mudah organize, untuk teratur, scene ni kita buat banyak-banyak. Kalau tak pasti, tak takut kita sendiri yang keliru, kita letak nama scene tu betul-betul. Okey, ni topik apa, ni topik apa. Contoh saya buat scene yang seterusnya, saya buat IAB scene. Yang ni saya nak tunjukkan pasal audio. Scene audio. Contohlah. So buat scene senang tak? Senang je, macam itu je scene dia. So scene ni macam, anggap dia macam slide PowerPoint. So saya nak buat scene video. Okay, saya pun tekan okay. Right. So ini adalah cara kita buat scene. Scene ini akan membezakan rupa yang kita nak keluarkan. Contoh okay. Macam mana saya nak buat? Kita akan gunakan sources lah nanti. So untuk scene ni ada tak soalan? Saya punya chapter pendek-pendek je. Okey, scene di sebelah kanan. Okey, kalau kita nak
Okey, Tiasha. Tak, okey, tak ada masalah. Setakat nak buat scene tu senang type aje. Tak je. Tekan tambah, tekan scene. Okey, Maknanya kadang-kadang kalau kita letak scene tu, dia punya source tu di sebelah source lah. Maknanya katalah IAB scene audio. So dia punya maklumat tu kontennya di source. Betul macam tu? betul. Tu nanti chapter 4. Gitu. Kita satu-satu gitu buat. Kalau scene ni kita nak delete, Okey, kalau kita nak delete ni ada button tolak. Kita tekan kat dia. Sebab ada setengah dia tak tekan pun, dia tekan ni je. Tak tahu nak delete apa. Jadi kita kena tekan dulu. Contoh saya nak buat, okeylah nak buang lah scene 1 ni, saya tekan tolak ni lah. Itu yang pertama. Itu tolak. Kadang-kadang kita nak susun, saya nak ajar video dulu lah. Saya tekanlah ni arrow ke atas ni. So dia susun Contoh, cuba tengok dekat saya ni, saya tekan button transition dekat tengah ni. Saya tekan transition. Video ni tengah kosong kan, gelap. Nampak? Dia keluar kosong. Macam tu. So itulah gunanya button transition ni. Kita dah tekan scene yang kita nak je keluar, dia akan keluar. So macam sekarang saya nak dia keluar balik scene saya tekan transition. okey. Cik Fuzi. Ya. Maksudnya scene ni adalah apa yang hendak kita tayangkan nanti. Maknanya dia queue lah. Dia queue kan. Scene ni kan, katalah kita nak scene 1 akan kita transitionkan untuk appear. Scene 2, okey, maknanya dia queue lah untuk apa yang kita nak paparkan. Betul tak? Dia tak queue. Yang ni dia tak queue. Dia cuma untuk bantu kita listkan yang mana satu dulu. Tapi bila kita tekan transition, dia tak macam PowerPoint. Dia terus pergi next. Tak. Dia macam tu. Kita kena pilih satu-satu. Contoh, tadi saya nak mula dengan scene. Okey. Saya dah transition. So dia tak bergerak. Saya nak pergi scene video. Tapi dia patah balik scene yang asal tadi. Nampak? Saya pergi pada scene audio. Dia pergi balik pada yang previous. Dia tak pergi yang next. Dia pergi yang previous. Jadi, kenapa dia jadi begini? Sebab dia nak kita boleh buat macam-macam benda dengan scene ni. Kita sendiri yang aturkan. Sebab ada setengah, bila kita mengajar, katalah gunakan PowerPoint. Ada setengah kita ngajar, kita patah balik slide nombor 11 contohnya. Kita patah balik slide nombor 1. So itu sebenarnya dari segi visual, dari segi production, kalau kita cerita pasal production movie ataupun streaming video yang bagus, kita kata itu kelam kabut. Dia tak teratur. Jadi macam ni kita dah bagi tahu dah siap-siap, okey. Nak tunjukkan scene yang ini, saya nak tunjukkan scene yang ini. Sebab itu dia tak ada next begitu. Dia ada function juga auto transition ni. Ni. Dekat tools tu boleh nampak automatic scene switcher. Tapi yang ni agak bahaya lah sebab dia pakai timer. So pergi pada button tools kat atas ni. Dia automatic scene switcher. Ni. Dia ada beberapa masa dia yang kita perlukan. Yang tu kita agak bahaya lah. Jadi dia manually, kita pick manually, kita nak scene yang mana dan kita tekan transition. Maksudnya kalau kita peserta, kalau dia nak buat satu recording lah, cantik lah, macam dah boleh jadi movie lah. Maknanya produk movie lah. So, banyak benda yang scene boleh masuk dalam satu recording tu kan? Yes, betul. Jadi nampak flawless lah, nampak macam, ini macam mana dia boleh buat macam ni, teratur cantik berkesan ni. Tapi sebenarnya dia tengah bertarung nyawa dekat sebelah kiri ni. Tengah bertarung sebelah kiri, nak susun, nak organize dan sebagainya. Itu gunanya scene ni lah. Sebab itu kalau kita perasan ada movie dulu yang dia ada apa? Si Aisyah pada soalan. Okey, Cik Fuzi. Ya. Paparan kita hanya akan nampak satu je lah kan? Dia tak nampak sama ada preview ke progress. Sebab tuan punya nampak dua lah, preview dengan program, di antara dia ada transition. Jadi saya cuba klik transition pada IAB scene 1 tadi. Kan bila kita pilih transition, dia kata kita kena namakan transition tu transition tu ada dekat tengah tu.
Tak, saya tak dapat yang paparan macam saya dapat satu je, satu paparan dia, tak ada dua, tak ada preview, tak ada program, dia satu paparan saja. Kena tekan studio mode. Studio mode yang sebelah kanan tu. Oh, kena tekan studio mode. Okey, baru kena check studio mode. Alright. Baru dapat. Bagus. Kalau ada masalah bagi tahu terus macam tadi kenapa satu, sebab tak tekan studio mode di sebelah kanan. Kalau studio mode dia nampak cantik fully. Okey, bagus. Kalau siapa ada masalah tak boleh sebab kita buat hands on. Kita buat tolong tanya kalau tak tahu. Kalau bukan studio mode dia satu ni lah. Macam ni kita tak best lah. Sebab kita tak boleh nak prepare. Kita tak boleh nak adjust, nak arrange kan. Tak boleh. Tapi kalau tekan studio mode dia ada dua. So kita boleh pilih. Dekat sebelah kiri ni preview ni kita dah susun siap-siap, dah cantik. Contoh macam saya kata, okey saya nak buka chapter 4 lah. Chapter 4, so nampak saya punya chapter 4, apa ni berlaga-laga ni dengan chapter 3. Saya boleh tutup dulu chapter 3. Okey, dan nampak muka saya. Lepas tu baru saya tekan transition. Macam tu lah. Boleh. Okey. So macam mana ada keluar balik. Okay, right. So siapa tu share studio mode? Okay, studio mode. Yes, betul. Okay, kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan adventure yang pertama, penggunaan sources. Yang ni yang best ni. Dah boleh ke saya proceed dengan chapter 4? Boleh. Boleh tak ada soalan nampaknya? Okay, so untuk chapter 4 ni, preparing your sources. Sebelum kita mulakan, macam tadi kita scene video kita kosong. Tak ada apa-apa pun dekat sini. Jadi, kita nak masukkan apa sebenarnya dekat sources ni. So, sources ni adalah semua benda yang kita nak gunakan. Cuba tekan button tambah tu. Tapi jangan klik apa-apa. So, kita ada banyak benda. Kalau dekat window dia tambah lagi 1-2 perkara lah. Tapi sebenarnya bendanya sama je. Okay. Kita akan gunakan scene ni untuk masukkan semua sources supaya kita aturkan satu persatu. Okay. Sekarang saya nak kita semua masukkan audio input capture. Okay. Dia akan ada begini. Jadi masukkan nama microphone. Kenapa mikrofon? Sebab senang kita nak kenal. Okey, ini mikrofon. Ada setengah orang, yang ini mikrofon untuk vokalis. Ada setengah orang, ini mikrofon untuk drum digital. Beza sebab OBS ni multifunction. So, saya namakan dia mikrofon. Dia akan keluar lagi satu window. Apakah yang ada? So, saya ada cuma mikrofon satu saja. Built-in mikrofon. So, saya pun tekan okey. Alright. So, bila kita masukkan mikrofon, jangan lupa tekan transition, nak tengok efek dia. Nampak? Mikrofon tu dah mula bergerak-gerak. La 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 la. Kita test. La 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 la. La 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 la. Nampak? Dia naik. Di mikrofon ini, ataupun audio ni, audio mixer ni, dia ada permainan dia pula. Sekejap lagi kita tengok chapter yang seterusnya. Chapter 5. So, kita pergi sekarang ni, waktu sekarang kita main dekat sources dulu. Selain daripada mikrofon ni, untuk suara kita juga masukkan lain. Yang ni audio output capture. Okay, yang ni daripada mana? Contohnya saya nak ambil daripada video saya lah. Ataupun saya nak ambil daripada device saya yang lain. Saya letak je device. Namakan device. Okay. So, ada tak bahan-bahan saya ataupun alatan saya, macam saya kata tadi, ada speaker. Ada speaker yang saya connectkan ke sini. Contoh, saya ada MP3 player. Saya dalam laptop saya tak ada masukkan tu. So, saya connectkan kepada komputer saya. Dia akan detect device tu. Itu maksud dia. Okay. So, apa yang keluar dekat device tu, akan keluar juga dekat sini. Tapi ini, terus terang saya kata, yang ini kita jarang gunalah. Jadi untuk tidak memandingkan kepala, saya delete. Saya tak naklah guna ni, saya guna mikrofon saja. Okay. Cik Fuzi, ya. Tadi masa kita add mikrofon tu, dia ada satu box tu,
Dia kata add existing. Add to existing tu maksudnya masa kita create bukan yang tu. Sebelum tu. Yang ini. Audio kan add existing tu. Okey. Maksudnya macam tadi dia ada satu je lah kan, add existing. Maksudnya kita pilih apa yang telah sedia ada ke ataupun kita buat new. Okey. Terima kasih soalan tu. Untuk yang add existing, kadang-kadang kita nak gunakan lagi sekali dekat scene lain. So kita tak perlu nak tiap kali buka scene baru nak tambah baru. Tiap kali nak buka scene baru tambah baru. Jadi kita pun banyak kerja nak buat kan. Jadi kita boleh add existing dekat scene lain. Lepas tu kita namakan dia supaya kita kenal. Oh ini mikrofon. Oh ini lagu. Oh ini lain. Oh ini lain. Jadi bila kita nak buat, katalah macam production saya itu, saya buat event tu, scene saya ada 12. Bila 12 sekarang kita nak tambah tiap kali kan. So kita add existing lagi. Ini lebih mudah. Okay. Alright. So yang seterusnya kita nak masukkan sorry. Cik Budi, klik pada audio mikrofon tadi. Pada source mikrofon tak keluar daripada situ dulu. Okey, klik pada mikrofon tu. Tak, bukan. Yang dah existing, yang dah ada dah tadi. Yang dah ada, okey. Tak, yang dah ada. Tak, tu nak tambah. Okey, yang dah ada tu. Memang dia akan ada dua lah. Satu audio capture, satu interaction Bukan. Saya punya ada mic auxiliary dengan mikrofon. Bukannya kan dia sepatutnya satu ke? Macam mana tu? Sebelah kanan audio mixer tu. Ada berapa sepatutnya bila kita klik mikrofon? Lah, audio mixer ni check tu kejap lagi. Tapi saya bagi tahu. Oh, tak. Sebab saya nampak, saya ingat dia berkaitan. Tak ada berkaitan lah. Ni semua sebelah mikrofon aja lah. Untuk audio mixer ni, dia detect komputer masing-masing. Oh, okey. Untuk audio mixer ni dia detect komputer masing-masing. So macam komputer saya dia detect yang ni lah dua ni. Sebab tadi saya dia masukkan lagu. So adalah interaction ni. Lepas tu audio punya komputer lah. Next chapter. Yang ni nantilah, nanti kita tengok yang ni Kita tengok yang source dulu. Okay, yang seterusnya kita nak tengok browser. So tadi kita ada buka Chrome saya letak browser ni, saya nak masukkan browser. Kenapa browser? Sebab ada setengah kita nak tunjukkan dekat kita punya audience, nak tunjukkan kat para menteri, nak tunjukkan kepada leader-leader jabatan-jabatan kerajaan. Kita nak tunjukkan, okey gunakan website ni, okey gunakan link URL ni. Dia pun tak tahu macam mana rupa website tu, so kita boleh tunjuk sini. So saya letakkan sini web browser. Di depan tekan okey. Okey. Dia akan keluarkan URL. Web browser ni tak sama macam yang kita guna browser, kita share kita punya screen, kita tunjuk kita bergerak-gerak, tak. Yang ni cuma static je. Okey, inilah websitenya. Macam tu. Kenapa? Sebab ada setengah orang dia nak secara live. Contoh, Facebook live dekat orang lain, kita just nak tunjuk saja. Okey, dia tengah live lah sekarang ni, kita nak tunjuk website tu. Ataupun dekat TV3 sekarang tengah tunjukkan, TV3 live TV3 website, tengah tunjukkan berita tentang COVID yang terbaru. Nak live daripada browser tu. So kita gunakan yang ini. Contoh, saya nak tunjukkan daripada YouTube. Kita nak YouTube lah. Saya nak pada tv3.com.my. Okay. So saya tekan OK. Letakkan URL-nya. Dia ada setting-setting lain. Tak perlu tekan sangat. Saya tekan URL ni, saya tekan OK. Tengok dia load tak. Kalau dia tak load, maksudnya salah URL. Contoh kita gunakan www.google.com. So dia sepatutnya keluar begini secara live. Dan dia akan tunjukkan sahaja. Kita tak boleh interact lah. Tak boleh nak tekan-tekan ke apa ke, tak boleh. Sebab ni nak view saja. Kita nak view saja. Okay, ada setengah kata, okay saya dah masukkan tapi saya nak edit balik tu macam mana? Saya tunjukkan, pergi kat web browser tu, okay, double klik kat dia. Akan keluar.
Kalau tak nak double click mungkin rasa macam tak syok lah kita double click. Right click pun boleh lah. Lagi banyak kita boleh tengok. Kita pergi kat properties. Dia akan tunjukkan lah kat sini. Okay, untuk web browser. Setakat sampai web browser ada tak soalan? Ada tak soalan? Betul Dr. Su. Kadang-kadang kita set scene banyak kan, nak switch dia pakai hotkey macam tadi tu lah. Tapi Dr. Su advanced user. Dia take times lah nak sampai ke level tu kan. Tapi boleh. Bila kita sama-sama explore kan, lama-lama dia okey. Okay, boleh proceed. Boleh proceed Okay, untuk web browser ni, dia bestnya ada tab banyak kat atas ni. Selain daripada double click, nak keluarkan yang ni, right click ataupun kita juga boleh tekan button tab ni. Kat sini. Okay. Untuk interact, cuba kita tekan yang interact ni. Kita cuma boleh gunakan di sini saja. So dia akan appear lah. Cuma tak sama interaction dia macam saya kata tadi, tak sama interaction dia kalau kita share screen. Kalau kita share screen tu tak sama. Share screen tu satu screen tu dengan kita punya komputer sekali kan. Ataupun ada setengah tu share window. Selagi window tu apa yang keluar itulah dia. Jadi macam ini adalah interaction tapi limited kat sini saja. Contoh saya nak cari pasal COVID Malaysia. So bolehlah interact tapi limited lah dekat sini sajalah. Jadi kita pun tak adalah nak tukar skrin sana, nak tukar skrin sini kan. Tapi limited. Macam saya kata tadi ada interaction. Yang kalau macam share screen kita full. Yang ni limited. Dia setakat itu saja. Dan kita bolehlah tekan button refresh kalau nak refresh. Dan sebagainya. Okay. So itu tentang web browser. Kita pergi pada seterusnya. Color sources. Apakah color sources ni? Ini lebih kepada kita punya screen tadi. Nak warna apa, bolehlah pilih background dia kan. Tapi background yang saya sebutkan ni bukanlah background screen kita secara default. Bukan. Yang belakang tadi tu. Saya pilih warna hitam tadi background dia. So ini seakan-akan kita buat satu kotak di atasnya. Contoh saya tekan OK saja. Okay, cuba tengok button mata ni, kalau kita tak nak dia view, dia hilang lah. Kalau saya nak dia view kan, saya tekan balik. Apa kegunaan color sources ni? Ada setengah tu, dia nak gunakan effect green screen. Effect green screen dia kat sini. So ini pun boleh juga. Apakah effect green screen? Nanti chapter last, chapter 6. Kita akan tengok apa dia, green magic. Tak semestinya kena guna green screen saja. Yang saya buat ni pun boleh juga. Okay. Itu color. Untuk color lah. Seolah-olahnya kita melukis kotak dekat atas ni. Okay. Dan yang seterusnya adalah display capture. Ini selalu kita guna dekat kita punya Google Meet, Microsoft Teams kita selalu guna display capture. Apa yang kita displaykan itulah yang kita nak dia appear. Contoh macam ni saya masukkan. Nampak? Dia agak menggila sedikit sebab dia capture. Selagi dia boleh capture, dia capture apa yang ada kat atas ni. Dan macam saya dekat Mac, dia ada juga show cursor. Saya pasti window pun ada show cursor. Ada setengah orang dia nak crop. Crop to window ke ataupun window yang mana. Window ni adalah aplikasi yang kita sedang buka. Saya nak gunakan Google Chrome saya. Mana Google Chrome saya. Masuk. Ni Google Chrome. So dia masuk ke situ je lah. Google saya tengah capture ni. Okay. Crop to window ataupun saya nak manual. Saya nak crop sendiri lah. Nanti saya cropkan. Macam tu. Okay. Kat sini biasanya kita pilih none. Jangan lupa show cursor. Show cursor ni nak tunjukkan mouse kita bergerak kat mana. Kalau boleh nampak tu. Tekan OK. So bila saya capture, saya akan bergerak. Tapi kadang-kadang kita rasa macam
kita nak dia nampak semuanya sebab ni macam terpotong lah cikgu, saya tak nampak lah. Okay. Tolong pergi kepada display capture ni kat bawah, ataupun kalau tak nak, kecil ni nak tekan je pada preview screen ni, right click kat dia. Okay, pergi ke transform. Kita nak transform dia, transformkan dia. Kemudian kita tekan je fit to screen. Dah, dia dah susun sendiri, cantik. Sudah boleh nampak semua dah. Tapi ada setengah kata, alamak dia capture semua pula. Saya tak nak nampak yang dock saya kat bawah tu. Saya pun adjustkan. Cukuplah macam ni. Saya nampaklah display capture screen saya sepenuhnya. So bila saya buat transition, dia akan keluar begitu. Okay. Macam itulah kegunaan dia untuk display capture. Okay, perkara yang ke-6. Boleh tunjuk balik display capture tak? Sebab saya punya tak dapat sama macam tuan punya, tak dapat tengok. Sebab apa dia dapat blank sahaja. Oh, blank je. Display capture, tekan semula. Ada tak view apa-apa yang keluar kat sini? No properties available. No properties available. Okay. Untuk display capture ni, sepatutnya dia akan capture screen. Tapi saya punya bila klik tu display capture tu dia tulis no properties available. Inilah gunanya untuk kita punya TV lain, bukan komputer kita. Ini bukan komputer kita. Display capture ni contoh kalau macam Mac dia detect screen ni sebagai satu device asing. Berasingan. Contoh, kita ada play something dekat TV, bukan kat laptop, kat TV. Tapi kita connectkan dengan kita punya laptop. So apa yang TV tu tunjuk, dia keluar dekat display capture. Untuk Windows memang tak keluar lah sebab device tak nampak. Tak detect sebab kita tak masuk apa-apa kan. Tu gunanya display capture. Jadi contoh lagi satu display capture, kita ada kamera. Bukan kamera tu, perasan tak? Kita guna camcorder ataupun kita guna macam cameraman lah, kita guna cameraman. Kita masuk sini. So kita nampak sini. Jadi maksudnya kalau kita punya tak connect kepada TV ke atau tak connect kepada apa-apa, dia akan dapat kosong aje lah. Dia tulisannya seperti yang kita nampak lah, no properties available. Tak ada bahan lah, tak ada barang. Okay, alright. So, apa nampak keluar sana saya tak nampak apa-apa. Ingat macam kita screen capture macam biasa kan. Dia keluar screen kita untuk tangkap ke apa ke, tak ada Tak ada, betul. Betul lah tu, memang tak ada. Jadi untuk kita kita tak risaukan diri kita delete lah display capture ni sebab saya cuma nak tunjuk apa function dia. Okay, alright. Thank you. Okay, yang seterusnya adalah image. Okay, image ni ada banyak cara. Kadang-kadang kita dah sediakan gambar banyak kan. Tekan tambah ni pun boleh. Kalau kita nak drag daripada kita punya folder pun boleh. Contoh saya dah sediakan ni. Saya punya folder untuk IAB slide ni. Okay, saya nak masukkan cover. Cover saya yang ni. So saya drag je, nampak? Saya drag je. Image terus masuk. Saya letak nama image saya pula cover. Saya letak terus masuk PNG tu Tapi gambar ni macam tadilah. Alamak, kenapa besar gini? Kita transformkan dia. Transform, kita pergi pada fit to screen. So dah nampak lah. Okay, image kita dah masuk. Itulah kegunaan image. Okay, saya bagi satu teaser. Teaser ni untuk Green Magic nanti, tapi kita tak buat sekarang Kalau dekat OBS kita tak drag tadi, kita create new. Ni kita nak letakkan green. Image for Green Magic Okay. Boleh gunakan gambar yang saya dah bagi dekat Google Drive tadi. Kita browsekan.
So saya letakkan handphone. Saya letakkan handphone lah. Saya keluar gambar ni, dah cantik lah gambar ni, saya tekan OK. Dan tadi juga saya transformkan dia sebab gambar ni besar. Saya transformkan dia fit to screen. Kadang-kadang gambar kita kecil sangat pula. Kita nak besarkan. Ambil stretch to screen. Dia akan automatic tarik size saya ikut yang kita nak lah. So nampak saya punya ni warna hijau. Ni seolah-olah ni akan menggantikan saya punya green screen lah yang macam belakang kan. Sebab ada setengah, contoh kalau kita buat talk pada leader-leader ni, kita nak buat zoom tau. Kita nak buat zoom dengan orang lain, kita jemput pakar daripada jabatan ni, kita jemput pakar daripada jabatan ni. So kita nak susun, nak arrange. So kita gunakan yang ni lah, hijau-hijau ni. Tak apa, dekat bonus round, ingatkan saya bonus round, kalau saya terlupa ingatkan. Dekat bonus round nanti, dia akan tunjukkan macam mana Green Magic ni kita nak susun video tu tadi. Okay. So ini image untuk Green Magic. Okay, kita dah belajar lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara. Untuk image juga, saya nak tunjukkan yang seterusnya adalah image slideshow. So kita create new image slideshow. Tekan OK. Okay, apakah fungsi image slideshow? Contoh macam tadi Encik Bakri sebelum dia memulakan sesi, dia tunjukkan video, dia tunjukkan macam montage sebelum kita memulakan. Jadi dekat image slideshow ni kita nak tunjukkan semua gambar-gambar yang kita dah susun. Kita boleh pilih gambar dia apa yang kita nak, daripada mana dan sebagainya. Okay. Kat sini dia ada tulis visibility behavior. Always play even when not visible. Maksudnya kita tak tekan mata tadi pun dia boleh nampak. Tetap dia berjalan. Slide automatic. Tapi ini semua saya tak nak tunjuk sebab dia simple je. Kita biarkan tak apa. Image file ni penting. Image file ni. Cuba tekan tambah. Sama ada add file satu per satu ataupun boleh terus letak add directory. Apa bezanya? Add file ni kita boleh letak satu-satu gambar. Contoh saya nak katakan saya tambah satu per satu gambar. Oh daripada folder ni lain, daripada folder ni lain. Contoh saya letak chapter ni, saya boleh highlight terus. Saya pun tekan open. So dia masuk semua ni. Okay. Bila kita tekan OK, dia akan play sendiri lah. Slideshow tu dia akan play sendiri. Dia tak akan berhenti, nampak? Dia akan jalan sendiri. Saya transformkan semula image slideshow tadi. Speed to screen. So kita akan nampak dia punya pertukaran tu. Nampak? Saya tukar sendiri. Slideshow. Itu kalau kita add file. Kalau kita memang dah sediakan satu folder, folder ni gambar yang kita nak tunjuk. Kita dah susun cantik dah. Contoh kita pergi hiking. Okay, nak tunjuk pasal keberkesanan hiking ataupun hiking cara yang selamat. Mungkin ada gambar-gambar dia. Dah susun cantik dah gambar tu. Gunakan folder, dah masukkan folder, letak je directory. Masukkan directory. Jadi kita double klik sini ataupun tekan properties. Ke bawah ni, tekan tambah, add directory. So satu folder tu dia ambil gambar ni. Macam tu. Saya ambil slide ni, saya tekan je open. So dia akan masuk semua gambar yang ada. So begitu, okay. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya kan, apa benda button lock ni ya. Lock ni supaya kita dah edit tak nak dia bergerak dah. Saya tekan ni supaya dia tak boleh bergerak. Contoh kadang-kadang kita tengah buat kerja, alamak bergerak pula dia. Kita lock, okay, siap-siap. Okay. Sekarang saya nak matikan semua gambar dan bahan yang ada ni supaya nampak kosong saya punya preview. Sebelum kita teruskan, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ada chat ke nak bagi tahu saya?
Ada soalan tu nak tanya sebelum kita teruskan dengan sources yang lain? Saya rasa kita pun dah buat slow and steady ni. Rehat apa kan? Rehat 10.30, tak apa. Rehat 10.30, ada masa lagi. Kalau ada soalan, boleh letakkan di chat box. Saya rasa Fuzi dah cantik ni, slow and then senang nak faham, ya. Cuma jangan leka lah. Maknanya kalau Fuzi tengah terang kan, kita buat kerja lain lah dan kita miss lah, kan. Tapi tak apa. Kita punya program ni dirakam, nanti boleh tengok balik video untuk review. Okey, boleh teruskan Cik Fuzi? Boleh Cuma minta tolong Cik Fauzi, kalau dapat tunjuk dulu, lepas tu bagi kita masa untuk cuba. Kan, kadang-kadang bila tengok saja, cuba benda yang kita dapat output dia lain. Macam tadi kan saya tak dapat display dan sebagainya. Jadi kalau tu yang kadang-kadang nak kena buat sama-sama. Jadi kalau kita bagi, lepas tu bagi dalam 20 saat ke untuk kita try pula. Jadi kita nampaklah sama ada output dia sama ke tidak. Ini pandangan saya lah. Saya memang minta semua buat sama-sama dengan saya. Tak, bila buat sama-sama yang tu terlepas sebab apa nak tengok skrin sini nak buat jadi tak nampak. Okay, yang termiss beberapa step. Maknanya macam ni, Cik Fuzi tunjuk, bagi masa dalam 1 minit lah untuk diorang follow kan dan tengok dia punya outcome tu. Betul juga. Ni saya terus je. Boleh. Terima kasih. Boleh, terima kasih. Okey, untuk sampai slideshow tadi okey tak ada masalah Okey, kita akan teruskan. Yang ini pula untuk media sources. Apakah media ni? Media ni biasanya kita gunakan untuk video. Video untuk montaj video ke yang kita nak gunakan contohnya. Contoh, okey, saya letak kat sini, saya nak letakkan video saya. Okay. Kat properties ni macam biasa kita nak carilah kat mana video saya tadi So, saya pun tekan browse. So saya ada satu video saya nak tunjukkan. Saya minta semua gunakan video yang saya bagi dalam Google Drive. Video tikus tu. Cuba masukkan video tikus. Saya punya pula tak ada pula. Dalam Google Drive kot, Cik Fuzi. Masukkan di Google Drive. Okey, sementara tu boleh tengokkan dulu setting video tu. Saya pergi ambil video saya juga. Kita nak loopkan ke? Boleh loop. Kalau loop dia akan bergerak je. Dia akan berhenti. Sebab ada setengah contoh kita nak buat montaj sebuah bahagian tu. Kita nak buat montaj. Tapi montaj tu kita tak nak dia lepas dah stop video tu dia jalan lagi. So, tak payah loop lah.
Okey. So saya letakkan video saya. Alright. Okey, boleh nampak So video saya tu, bila kita masukkan video, dia akan terus masuk dekat audio mixer sekali, audio ni. Tak nampak sharing screen tu. Sampai. Tak nampak. Belum lagi. Okey, nampak. Okey, nampak Alright. So dia automatik. Bila masuk video je, audio mixer masuk sekali. Dan video tu akan berjalan lah. Kadang-kadang kita nak tunjuk video ni, kita tak nak ada suara. Nak buat macam mana? Kita tekanlah speaker ni, kita mute kan dia. Maka dia diam lah. Dia tunjuk video saja. Ni video ni sebab video ni panjang, dia tak nampak dia bergerak. Okey. Untuk video, kadang-kadang kita tengok kat preview, tak keluar pun preview dia kan. Sebab video ni bila kita tekan transition baru dia play. Jadi kita adjust lah dulu, kita setting siap-siap video kita susun cantik kan. Kita nak transform dia ke, nak besarkan ke. Kadang-kadang kita nak besarkan dia fit to screen. Gitu. Kadang-kadang kita tak nak, kita kecilkan. Dan sebagainya. Tengok dia berada di mana. Perasan tak garis merah tu? So kita letak tentuan letak depan ni. So kita transitionkan dia, dia akan nampak lah dekat video tadi. Tu contohlah, inilah video ni. Okay. So sekali lagi kita pergi kepada video tadi, cuba buat sama-sama Okay. Ini properties dia. Apa yang berlaku kat sini? Dia ada loop. Loop ni maksudnya dia tak akan berhenti jalan saja. Kalau restart ni bila kita tekan transition, dia play balik. Maksudnya bila dia aktif lah. Bila dia berada di program punya screen, bila dia aktif, dia akan baru dia play balik daripada mula-mula. Ada setengah tu dia punya video tu version baru. Decoder dia ataupun driver dalam komputernya ada tapi tak cukup. Kita akan gunakan ni lah, use hardware decoding when available. Sebab ada setengah video dia kata, asal tak boleh buka pula ni? Dekat komputer saya boleh je. So kena guna itulah, use hardware decoding when available. And then yang show nothing when playback ends, memang kosong lah, dia gelap. And then close file when inactive. Ini agak bahaya, kena hati-hati. Sebab kadang-kadang kita tengah streaming, kita nak jadikan production kita cantik. Nampak video tu cantik. Bila kita tekan close file when inactive, dan keluarlah gambar lain. Dia akan gelap ataupun dia akan terus keluarkan video ni. Jadi bahayalah pada kita punya, kita nak buat video kita cantik, nampak teratur kan. So, kita tak payah tekan. So cadangan saya, kita bio je. Macam tu senang. Properties untuk video ni Okey, so untuk video macam mana? Okey ke? Ada yang ada masalah tak boleh view ke dan sebagainya? Okey, boleh. Saya punya boleh. Boleh Okey, kalau ada soalan boleh juga tinggalkan dekat chat. Saya boleh terus baca untuk kita tengok apa yang boleh kita bantu. Alright, itu untuk video media sources. Okey. Ada setengah tu kita nak masukkan scene dalam scene. Macam mana ni? Dah lah ada scene lagi. Okay. Saya nak disablekan semuanya. Saya nak guna satu gambar cover saya. Saya transitionkan nanti, kemudian kita transitionkan. Okay, alright. So ini gambarnya dan saya nak masukkan scene. Apakah maksudnya? Okay. Scene ni mungkin peserta dia nak tahu fungsi mata dengan kunci tu.
Saya ada cerita tadi pasal mata dan kunci. Mata ni kita nak dia view kat atas. Mata ni. Kunci ni supaya dia tak bergerak lepas dah edit. Ni ada saya cerita lah tadi. Okay, ada yang terlepas tu. So mata ni untuk view dan ni untuk lock ni supaya kita dah edit tadi. Dia, alamak bergerak pula, kenapa ni? Sebab kita tak lock. So kalau kita lock, dia dah tak bergerak dah. Kita lock, dah tak ada dah bergerak. Semua okey. Okay, so mata untuk view lah. Kalau tak ada mata ni, dia tak nampak kat atas. Okay, so yang seterusnya pasal scene tadi, saya dah pergi semula pada scene. Untuk scene ni, biasanya kita nak gunakan existing scene. Kita bukan nak buat scene baru, tapi kita nak buatkan scene yang dah sedia ada. Contoh scene 1 tadi. Saya nak scene ni masuk dalam source saya. Tapi sebab scene ni saya dah besarkan tadi. So saya nak kecilkan dia. So saya nampak scene saya di sini. Okay. Ingat tak tadi saya kata, so ingatkan saya kalau kita nak buat zoom dengan orang, ada 2-3 orang pakar nak masukkan sekali. Platform yang berbeza-beza lah, bukan platform yang sama. Seorang Zoom, seorang Team, seorang Gmeet, Google Meet. So kita boleh susun gambar dia satu-satu. Kat sini lah. So daripada scene tadi, kita susun cantik-cantik kat scene tadi. Scene ni, scene 1 yang saya buat ni. Saya nak masukkan dia dekat sini. So, inilah dia. Saya letak kat sini. Sudah nampak teratur, nampak tersusun. Orang boleh nampak, boleh nampak banyak scene pula dalam scene. Ya, Budi. Ya. Contohnya kan, okey, kita contohnya apa? Nak buat satu forum lah. Forum, ya. Jadi forum ni dia ada moderator, dia ada panel 1, panel 2. Macam mana kita nak paparkan dalam satu apa ni? Kita boleh gunakan ni lah, scene dalam source ni. Contoh contoh dalam scene ni, saya buatkan 3 scene. Saya buat 3 scene. Satu scene untuk moderator, video dia je bercakap. Ya, betul. Scene kedua, panel 1, scene ketiga, panel yang kedua. So ada 3 scene lah. So scene tu saya masukkan sini siap. Okay, untuk jadikan contoh, saya buatlah scene panel untuk panel. Okay, boleh sama-sama juga buat. So, kita nak buat scene sekarang ni. Kita tambahkan scene panel kat sini. Lepas tu saya dalam pandemik ni banyak buat apa online punya forum kan? Banyak forum. So saya buatkan gambar, saya letakkan gambar. Okay, saya transformkan. Okay, cuba sama-sama kita buat satu scene panel. Satu scene panel, masukkan image. Okay, dah ke? Lepas tu kita buat lagi scene satu lagi, tekan satu scene, kita masukkan scene moderator. Okay, sama juga saya nak masukkan gambar lain pula. Pun sama, saya transformkan. Okey, cuba semua sama-sama kita buat scene panel dan scene moderator. Supaya semua dapat idea apa sebenarnya yang saya katakan bila ada 3-4 screen dalam satu display. Saya bagi 2 minit lah Saya bagi 2 minit untuk masukkan gambar. Kita buat scene ni. Satu scene panel, satu lagi scene moderator.
Gambar besar-besar, satu skrin ni sama. Tajuk dah lain. Okey dah ke? Okey, kalau dah, kita kembali kepada scene video tadi. Kat sini kembali kepada scene video. Kita nak masukkan beberapa scene dalam ni. So, saya akan masukkan scene. Saya nak masukkan scene moderator. Okay, scene moderator dah masuk, saya kecilkan. Okay, lepas tu saya masukkan lagi satu. Saya masukkan scene panel pula. Existing add existing. Kita tak nak create new. Kita nak masuk existing scene. Okay, dan ni pula saya kecilkan. Dia jadi gini . Okay. So ada scene ni, scene yang kita dah cantikkan, dia punya rupa paras dia apa semua. Dia boleh bercakap lah 3 sekali. Jadi bila buat forum, kita nampak tersusun. Nampak cantik tersusun. So, dia akan bergerak secara sendiri. Jadi bila kita dah siap-siapkan scene ni tadi, dekat source ni pun kita boleh